اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amin. Allahumma ja'alna minhum min alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliyanziru bihi waliya'lamu hadza balaghun linnas innama huwa ilahun wahid walitadhakkarul albab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tubna indal maut bila ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dah buat 6 tajuk ya. Hari ini kita buat 6 sekali. Sebab dia sekaligus. Jadi tuan-tuan dah ada 9. Saya kata 10 daripada 15 dah cukup lah. Kalau kita menguasai 10 dari 15 tajuk isim ni, tuan-tuan dah boleh cukup dengan baik. Dan kita bawa 5 daripada 10 bab fi'il, alah mudah. Dan kalau kita ada masa, kita buat sikit bab fi'il, so that tuan-tuan boleh nampak apa benda sebenarnya yang kita belajar. Kita belajar betul-betul fungsional untuk memahami Al-Quran dengan melalui nahu dan saraf. Ramai orang faham Quran, dia tidak mengetahui nahu dan saraf. So dia memahami Quran melalui literal meaning secara literal saja, tidak melalui nahu dan saraf. So hari ini saya nak go very slow on these 6 topics, kerana inilah yang majoriti ada dalam Al-Quran. Saya letak ini kemudian sebab ini agak rumit sikit untuk kita faham. Sebagaimana yang kita beritahu minggu lepas, tajuk kita minggu lepas kita dah buat sikit, iaitu tentang mubtada' dan khabar. Bacaan dia boleh baca al-mubtada'u wal khabaru ya. Dalam bahasa Inggeris, subject dan predicate. Dalam apa juga bahasa memang ada subjek dan predicate. Subjek dan predicate. Apa juga bahasa? Saya rasa tak ada bahasa yang tidak ada ini. Ya, kalau tak ada ini maka tidak sah ayat. Jadi dalam Quran pun begitu juga. Sebagai contoh, ada 2 perkataan nama yang duduk dekat-dekat tetapi dia memberi makna subjek dan predicate. Yang selama ni kita belajar 2 perkataan nama duduk dekat-dekat, nama dia bukan subjek predicate, nama dia jar majrur, mudhafun ilaih, sifah mausuf, lepas tu zaman zarah makan, lepas tu istifham. Nampak tak? Jadi dia ni, mereka ni yang kita belajar lepas tu, dia bukan ayat tetapi precious. Jadi bila kita belajar mubtada' khabar ni, kita akan melihat perbezaan di antara mubtada' khabar ini, iaitu kita kata subjek dan predicate ni, dengan 6 tajuk kecil yang kita belajar sebelum ini, supaya kita lihat perbezaan. Dan kita kena belajar sifat mubtada' dan sifat khabar. Bila sifat, tentu sekali kita akan belajar fungsi dia. Fungsi mubtada' ni apa dia? Fungsi as a subject. Kemudian fungsi khabar as a, kita kata, story about the subject. Yes, sometimes story dia very short. It is a word. Sometimes 2 words. Sometimes 1 paragraph. Tetapi yang tajuk-tajuk kita belajar minggu lepas tu, dia just phrases, never give any meaning unless they combine dengan other sentence. Kita ambil contoh senang je ya. Kalau kita kata Said alim, this is a full sentence. Said itu seorang yang
alim. Sa'id itu seorang yang alim. Berbanding dengan kalau kita kata minal masjidi, ini doesn't give any meaning. Minal masjidi, daripada masjid. Ini ja wa majrur. Ya, ja wa majrur. Kalau kita kata innallaha ra'ufun rahim. Innallaha ra'uf, Allah itu amat penyayang, amat kesian dan juga pemurah. Ini sentence. Ini asal dia mubtada dan khabar. Ini ayat. Tetapi kalau kita buang Allah ni Ra'ufur Rahim, yang penyayang dan pemurah, ini bukan sentence, a praise, tapi ini nama dia sifat mausuf. Nama dia sifat mausuf. Cuma tajuk hari ini yang kita nampak memang ada meaning. Memang ada meaning. Jadi untuk isim ni kita list 15 topik altogether. Ya, termasuklah mubtada dan khabar. Ini 8, kita kata ini 9. Lepas tu kita akan pergi 10, 11. Lepas tu 12, 13. Baki lagi 3. Jadi hari ni kita nak belajar tajuk 8 dan 9. Jadi saya buat sedikit perbezaan dengan apa yang kita belajar. Ingat, apa yang kita belajar minggu lepas dan minggu sebelum tu is not a full sentence. It is a phrase. Kalau saya kata fauqash syajarah, atas pokok, bukan ayat. Itu kita kata zaraf. Ya, kita kata zaraf. Kalau kita kata fis sama, di langit, itu jar wa majrur. Tetapi ini adalah full sentence. Kita akan belajar tabiat dia. Sa'idun alimun, tabiat dia. Kalau tuan-tuan jumpa dua perkataan macam ni dan dia memberi makna ayat, maka ini dikatakan, yang pertama nama dia mubtada atau subjek, yang kedua nama dia predicate atau khabar, dan kedua-dua mesti bagi depan. Kedua-dua mesti bagi depan. Ini dua isim. Ini dua isim tak? Dua kan? Dua kan? Ini bukan mubtada khabar, sebab ini baris bawah. Ini sifat mausuf, ingat lagi tak? Bukan mubtada, bukan mubtada khabar. Ini sifat mausuf. Mubtada khabar mesti dua-dua bagi depan. Depan. Sifat dia. Ini tak kira. Kalau bagi depan, depan belaka. Kalau bawah, bawah belaka. Kalau atas, atas belaka. Sebab isim dia boleh terima 3 jenis baris. Ini is not complete sentence. Ar-Rahman Maha Pemurah, Maha Penyayang. Memanglah kepada Allah kita sandarkan. Tetapi it's not a complete, it's not. Tak ada siapa. Kalau kita letak di sini, kalau kita letak di sini Allahu, sudah jadi complete sentence dan sudah jadi mubtada dan khabar. Dan bila itu, ini mesti jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas? Betul kita nak Allah Ar-Rahman dia masuk predicate lah kan? Predicate lah. Predicate lah. Masuk line predicate lah. Line predicate. Line predicate lah tu. Sebab dia dah ada line predicate dah. Oh, ni line. Oh, dia memang bagus ni. Dia nak ngeluarkan Dok Guru ni dari longkang tu. Sebab kena buat sempadan ni. Kita baca ayat kursi kan, ya, macam Allah itu ialah la ilaha illallah. Maknanya the whole thing ni dia akan jadi predicate. Tapi the whole thing ni kita tak nampaklah bagi depan kan. Tak nampak kan? Tapi the whole sentence ni dia duduk tempat bagi depan, dia jadi predicate khabar. Jadi dia boleh jadi satu perkataan, boleh jadi dua perkataan, boleh jadi tiga, dan boleh jadi the whole page tu dia akan jadi khabar kepada mubtada. Story ni boleh jadi banyak ayat. Jangan fikir story. Tapi sekarang ni kita tengok yang asas dulu. Yang asas dulu, supaya kita go slowly, sebab kita nak buat 6 sekali hari ni.
Yang pertama sekali, kita kena tengok sifat. Sifat, bila sebut sifat tu dengan segi fungsi lah. Siapa yang nak jadi mubtada, dia mesti definite. Definite ni maknanya definite lah. Macam Said ini, nama orang memang definite, tak boleh indefinite, mesti definite. Ya, mesti definite. Ya, yes, makrifah. Kita sebut makrifah. Makrifah ni maknanya non certain person yang kita apa tu, dia tidak boleh jadi nakirah. Nakirah ni maknanya a boy tak boleh. Indefinite. Dia tak boleh. Ya, definite. Dan di sini can be anything. Dan di sini indefinite. Ni indefinite lah. Ya, indefinite. Kalau di sini definite, dia akan jadi sifat mausuf. Sa'idun alimun. Sa'id is a religious person, is a religious man. Ya, Sa'id is knowledgeable. Ya. Kalau kita kata Sa'idun al-alimu, Sa'id who is knowledgeable, dia masih lagi jadi subjek. Kalau Sa'id alimun, Sa'id is a knowledgeable person. Kalau Sa'idul alim, Sa'id who is knowledgeable, belum jadi lagi khabar, dia baru jadi subjek. Mereka ni yang kita rasa bukan susah. Sebab poster nampak, sebab kita nak beritahu sifat dia. Kalau sifat kita tak faham, dia tidak dapat lihat dengan jelas mubtada khabar dalam Al-Quran. Sebab ini yang paling banyak sekali. Saya dah senarai dalam mubtada khabar the whole surah Al-Baqarah 286 ayat, di mana dia duduk. Tapi kita ada dalam komputer, saya tunjuk sekejap lagi. Sa'idun, Sa'id itu alimun, seorang yang alim. Ini subjek, ini predicate. Subjek mesti every time definite. Definite tu maknanya kita tahu siapa dia. Subjek atau mubtada sepanjang masa dia mesti definite. Kalau indefinite, kita tak boleh pakai. Ya, kita kena definitekan dia. Jadi Sa'idun ini dia memang definite sebab nama orang. Kalau kita kata, sebagai contoh, kalau kita kata rajulun, ini indefinite. Orang laki-laki, seorang laki-laki. Alimun, seorang laki-laki yang alim. Bukan ayat. Itu baru sifat. Ini sifat, ini mausuf, ini sifat. Boleh tak? Kalau kita nak jadikan dia mubtada khabar, kita kena definitekan dia. Definitekan dia by adding alif lam. By adding alif lam. Dalam bahasa Inggeris letakkan the. Ya, the man. Macam ni, ar-rajulu alimun. The man is knowledgeable. Ya, kalau rajulun alimun, a knowledgeable man. Maksudnya dia belum jadi full sentence. Start kali boleh? Okey. Kalau rajulun mesti alimun. Alimun. Dia mesti indefinite. Mubtada khabar dia mesti indefinite. Kalau khabar juga definite, maka dia jadi sifat. Jadi mesti ingat sifat dia mubtada mesti definite. Khabar indefinite. Baru dia jadi mubtada khabar. Kalau boleh faham ni, kita pindah kepada step yang kedua. Step yang kedua, oleh kerana sifat bahasa Arab ini sebegitu rupa, iaitu ada bahasa lelaki, ada bahasa perempuan, ada dual ni maknanya musanna. Bahasa lain tak ada. Bahasa Inggeris dua ke atas, ya, jadi kalau ini laki-laki, ini mesti laki-laki. Kalau ini perempuan, ini mesti perempuan. Sebagai contoh, Said ini kita tukar pada wanita. Sa'idah ni ada kan orang nama Sa'idah kan? Sa'idah alimatun, dia mesti perempuan. Sa'idatun alimatun. Sa'idah ataupun Saudah alim. Ya, alim. Sa'idun alimun. Sa'id
alim. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran dua makna yang macam ni, memang dia mubtada' dan khabar. Tetapi insya-Allah kita boleh lihat dengan jelas sekali mubtada' khabar Al-Quran. Tapi kalau kita belajar dengan detail, kita akan melihat, seronok melihat kepelbagaian mubtada' khabar. Mubtada' lebih kurang 18 jenis, khabar 22 jenis. Jadi harap-harap kita boleh dapat, yang penting dapat faham konsep tu dulu. Konsep dia yang pertama, mubtada' dia mesti definite dan dia mesti isim atau domain. Domain isim juga, ya, isim atau domain. Tuan-tuan kena tengok seronok je, jangan berkedut dahi nanti dia susah. Tengok tak faham pun ya happy, seronok, suka kan. Kita rasa sayang pada bahasa Arab ni, ya, lembut. Kerana orang yang sayang, yang lembut dalam hati dia ni mudah masuk belajar. Waktu saya bagi benih tu, nak tengok benih tu dah naik belum? Ada orang belum masuk lagi. Ada orang dia tak nak pakai baju sebiji. Lepas tu isteri dia rendam kat baju dalam badi, 3 hari lupa nak basuh, dia tubuhlah badi tu. Ketiga, macam saya kata, Said seorang yang alim, very simple mubtada' khabar. Said yang baru balik di Mesir tu, yang accident dulu, yang matanya buta sebelah tu, maknya mati tu, masih mubtada' lagi, telah meninggal dunia, baru khabar. Jadi mubtada' panjang sangat, khabar satu saja. Jadi Said yang baru balik dari Mesir tu, jar majrur, ya tak? Yang mengajar di sekolah menengah tu, itu ada mudhaf kan, yang penyayang orangnya sifat mausuf, telah meninggal dunia, baru khabar. Jadi dalam mubtada' tu ada pelbagai unsur lagi. Ada unsur yang 15 tu lah. 15 tu lah. Dan dalam ni pun unsur 15 tu yang ada. Ya. Nampak tak mudah tu? Nampak tak mudah tu? Ya, mudah kan? Kata mudah. Bukan mudah. Saya nampak betul salah satu dah kacang tu. Dia salah satu ilmu nak masuk ni, kita mesti ada perasaan kasih dan sayang. Ya, sayang dengan kelah-kelah kita ni, sayang dengan keluarga, sayang dengan isteri, sayang dengan anak. Kalau orang jenis balik kerah bengihnya 10 kali ajar majrur pun tak masuk. Pasal apa? Orang yang kasar bengih susah nak belajar kan, dia duduk jaga bengih dia tu je kan. Susah nak masuk. Jar majrur 10 kali pun tak masuk. Jadi kalau tuan-tuan setang jar majrur, takut dikatakan kasar bengih, masuk Ustaz. Faham? Boleh tak? Boleh tak konsep dia? Kalau jadi nak menceritakan tentang predikat ni, tuan-tuan, ini saya bagi asas saja. Tapi predikat ni ada 22 jenis dia. Tapi jangan takut dengan jenis tu. Yang penting faham konsep tu. Kalau saya kata budak lelaki tu, itu betul. Tapi budak lelaki tu yang bapaknya duduk di Mesir tu, mengajar di Mesir, cerita pasal bapak dia yang akan balik tak lama lagi, yang akan tinggal di sini, masih lagi mubtada'. Akan berpindah dekat rumah saya, baru khabar. Adjektif dia lebih lah. Yes, adjektif. Adjektif tu lebih itu. Jadi Datuk faham konsep ya? Faham konsep. Jadi yang nak mencerita panjang lebar pasal mubtada' dan subjek ni, yang 15 tu lah. Boleh? Yang 15 tu lah. Yang 15 topik kecil, dan yang fi'il 10 yang kita akan belajar tak lagi, itulah yang nak memanjangkan ayat dalam Quran, yang nak memanjangkan subjek dalam Quran. Kalau sekiranya subjek dua, mubtada' pun khabar pun mesti dua. Dua ni maknanya dua, sebab dalam bahasa Arab dia ada dua, lepas tu ada tiga ke atas baru
Jama'. Okey. Ya, mesti balance. Ini sama sebab dia kata predicate is always agree with subject. Agree in term of quantity, gentina. Itu kena faham dulu. Ya, kalau ini laki-laki, predicate must be masculine. Kalau dia feminine, predicate must also be feminine. Kalau subject dual, kita kata dual ya, Sa'idani, dua tak? Dua orang yang bernama Sa'id itu, Dani, kita kena kata sini alimani. Both are marfu'. What is the sign of marfu'? For this one, the sign of marfu' is alif, because it is musanna. For this one, dhammah, because single. Ya. 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 Ya ni. Tak boleh sebab dia mesti must always follow this. Kalau Sa'idah ni nak taruh alimun, dua orang Sa'id, seorang saja yang alim. Seorang je alim. Jadi Sa'id satu lagi terasa hati. Ya? Oh, dah ni beberapa usul ni bab kahwin macam mana ni? Aduh. Sa'idan ni daripada ke dua orang yang bernama Sa'id. Dua orang yang bernama Sa'id, musanna. Hanya bahasa Arab saja saya rasa yang ada dua ni. Yang lain tak ada. Bahasa Inggeris dua ke atas dah floral ya. Ya ni Sa'idani lima ni. Sa'idani lima ni. Jadi huruf akhir ni dah dia berduka, jangan risau. Yang perlu kita risau, kalau ini ada alif, ini mesti ada alif. Sebab mubtada, khabar, both are marfu'. Alif di situ tadi stand macam mana? Alimani. Sa'idani. Alif. Ni alif ni. Alif tu dia punya fungsi dia. Fungsi dia dua. Marfu'. Jadi dia mesti marfu'. Apa tanda marfu' dia? Alif. Dan tanda musanna alif. Ya, tanda musanna tanda dua. Tanda dua, benda dua, alif macam kolamun. Satu, kalau dua, kolamani, dua. Okey, kolamani dua. Ya. Jadi dan alif juga memberi tanda marfu' bagi depan. Kalau datuk-datuk dah faham konsep ni, aduh senangnya bahasa Arab ni. Seronoknya baca Quran. Ya? Seronok sungguh baca Quran. Orang tak belajar ni bahasa nahwu saraf ni. Tu. Di masjid ni saja hari ni kita je yang belajar. Yang lain tu tilawah. Tilawah. Pahala kita banyak lagi. 700 kali ganda ni. Yang kosong-kosong tu malaikat duduk tu. Duduk tengok kan, nak ambil nama kita. Alif dalam predikat ni fungsi dia sebagai apa tu? Ini dia akan jadi khabar lah Datuk. Khabar aja. Ya, khabar lah. Dia khabar lah. Ya. Alif di situ. Ini khabar juga. Tetapi ini pasal dia alim ni satu saja. Kalau alimah ni dua. Sini satu sebab ini satu. Boleh? Sini satu perempuan sebab ini satu perempuan. Boleh? Sini dua lelaki sebab ini dua lelaki. Jadi khabar ni dia berduka, they must always agree in term of mufrad, musanna or muannas. Muannas tu perempuan, musanna tu dua. Sekarang ni kita tengok lagi satu. Kalau ramai orang nama Sa'id, kita katalah al-muslimun. Orang-orang Islam itu. Kalau kita mesti taruh al, memberi makna definite. Dan al-muslimun ni dia mesti mubtada, dan tanda rafa' dia waw. Yang ini tanda rafa' dia dhammah. Ini alif nun. Ini waw nun. Kalau kata al-muslimin salah.
Sebab al-muslimin itu mansub. Al-muslimun kena kata. Orang-orang Islam itu, di sini kita tak boleh kata alimun. Di sini kita kena jamakkan perkataan alim ini. Kalau kata alimun tak boleh, sebab alim tak ada jamak alimun. Dia adanya ulama. Di situ. Berkaitan dengan jamak ni tuan, ada jamak hanya tambah wonun laki-laki, kalau perempuan tambah alif ta. Yang tambah wonun tu nama dia jamak muzakkar salim. Yang tambah alif ta tu jamak muannas salim. Just by adding wonun dia akan jadi jamak. By adding alif ta dia akan jadi jamak untuk perempuan. Tetapi ada setengah-setengah perkataan dia tidak boleh pakai wonun kalau lelaki. Macam alim. Alim ni seorang yang alim. Kalau musanna aliman ni, kalau jamak ulama. Ini nama dia jamak broken. Dia kata jamak taksir. Broken ni maknanya dia tidak follow the system. Kalau perempuan punya jamak, kita kata ni al-muslimun ya. Kalau ini al-muslimat tu, sebab dia marfu' dia bagi depan. Ini saja yang rumit. Sebab ini bagi depan pula. Ini tanda marfu' dia waw. Tapi jangan risau, dalam Quran memang dah sebut dah. Cuma kita kena tahu je, ini tanda marfu' dia waw, ini tanda marfu' dia dhammah, sama dengan ini kan. Itu bukan benda yang susah. Tak ada langsung susah tu. Bila kita belajar senang. Al-muslimah tu, kalau untuk perempuan dia boleh kata alimatun. Alimatun. Dua-dua baris depan. Dua-dua di depan. Ini jamak muannas salim. Muannas salim. Muannas ni artinya perempuan. Kita sebut jamak Ni jamak muzakkar salim. Salim ni maknanya perfect. Perfect tu by adding waw nun untuk perkataan isim, maka jadi jamaklah dia. Seperti kita kata al-muslimuna. Ni just adding. Just adding. Al-muslimuna. Al-muslimuna. By adding waw nun, dia akan jadi jamak. Ini jamak taksir. Ini sudah jamak muzakkar salim. Jamak mana? Jamak ni ramai, muzakkar laki-laki, salim ni perfect. Perfect ni ini jamak yang menggunakan waw nun untuk menunjukkan jamak, maka dia panggil jamak muzakkar salim. Salim ni maknanya perfect. Just by adding waw nun, it become jamak. Kalau perempuan pula, nama dia jamak muannas salim. Al-muslimatu. 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 Tambah alif ta. By adding alif ta at the end of the kata nama, it's become jamak muannas salim. Salim ni perfect. Just adding alif ta saja. Tetapi yang tak boleh pakai muzakkar salim, yang muzakkar salim itu yang lelaki. Yang tak boleh pakai muannas salim, dia pakai jamak taksir. Dia pakai jamak taksir. Taksir mean broken. Broken ni doesn't follow any rules. They have their own rules. Kita mesti understand. Their rule are patterns. In accordance with the patterns given in the Quran. For example, kitab. Sebuah kitab. For example kalau musanna, kitab bani. For example. Untuk jamak, ini kitab laki-laki. Sama dengan orang Islam. Cuma orang Islam ni dia ada akal. Kitab ni tak ada akal. Kitabani. Bila jamak, dia panggil kutub. Kutubun. This is we call pattern ataupun wazan. Kita panggil ini pattern. Ini tidak ada apa-apa rules. Ikut saja dalam Quran. Ini kita kata, we can say this is pattern one. Maknanya jamak, broken jamak adalah jamak yang tidak boleh ikut sama ada jamak muzakkar salim atau muannas salim.
Jadi ingat, jamak muzakkar salim selalunya untuk manusia yang berakal. Tetapi ada juga jamak taksir untuk manusia yang berakal. Contohnya alimun. Alimun ni manusia tak? Manusia, orang kan? Kalau musanna limani. Kalau jamak ulama. Ulama, ulama. Ini second pattern. Means jamak taksir dia boleh pakai kepada isim yang berakal dan kepada yang tidak berakal. Tetapi jamak muzakkar salim hanya pakai kepada berakal saja. Yang tidak berakal, saya rasa tak jumpa. Kalau jumpa pun ada, minta maaf lah. Untuk pagi ni tak jumpa. Kita ambil lagi satu contoh. Masjidun. Kalau musanna, masjidani. Kalau masjid, tak ada kata masjidun. Sebab perkataan masjid, dia mengikut jamak taksir. Kalau jamak, dia kena kata masajid. Masajidun, masajidun. Jadi pattern 3. Pattern 3. Boleh ni? Tuan-tuan faham konsep je. Nak saling boleh, tak saling pun tak apa. Baitun. Baitun ni ada baitun. Baitun ni a house. Dia tak boleh pakai dia tak boleh pakai baitun lah. Kalau jamak dia buyutun. Buyutun. Ada 4 pattern. Jadi bila kita faham Quran nanti, kita akan dapat analisa kata nama dalam Quran mana yang pakai pattern muzakkar salim dan berapa banyak yang pakai pattern satu jamak taksir. Kalau tuan-tuan boleh tahu jumlah dia, hebat. Tak susah, ada program kita boleh set untuk tengok jamak taksir pattern satu, zoom keluar semua. Dalam buku yang beli RM100 ni pun ada tunjuk, tapi tak habis. Saya nasihatkan setiap orang belilah. Kalau lebih baik lagi, orang perempuan beli satu untuk dia. Nanti kita nak baca, orang lelaki nak baca susah kan. Simpan satu untuk kita. Ini ibu punya. Sebab itulah yang bawa mati besok. Ya, balasan tu kan. Jadi dalam jamak taksir, dia ada roughly yang kasar lebih kurang 15 to 16 pattern yang different. Ini baru kita bagi 4. Ya. Ini baitani lah. Ini baitani. Ini rumah. 2 buah rumah. Sekarang ni habis bab ni, kita bagi tajuk kita. Kita dah habis 2 topik. Topik pertama, bila ada 2 isim yang memberi makna subjek dan predikat. Lain daripada yang 6 kita mengajar 2 minggu lepas tu, itu subjek predikat dah tu. Mana it has meaning. Berita. Maka mubtada sifat dia berbaris depan dan khabar sifat dia baris depan. Siapa juga yang duduk sini, walaupun dia tak ada baris depan, tapi dia mesti fi mahali. Ya tak? Mana duduk di tempat baris depan. Di sini betul juga. Ini jelas baris depan sebab dia memang layak bagi depan. Tapi kalau alimun ni kita tukar ayat lain yang mengatakan bukan alimun, dia akan jadi bagi, dia akan duduk fi mahali. Sebagai contoh, Alimani bawah. ni Bawah satu. Alimani. yang ni. Idani. Ini contoh. Tapi ini still marfu'. Marfu' tanda dia alif. Jadi marfu' tanda dia dhammah ni original. Marfu' tanda dia alif dan waw, ini tanda dia panggil tanda cabang. Cabang tu makna bukan original. Original dia mesti ni. Ini dipanggil furu'. Cabang. Ya. Ini furu' maknanya cabang. Kenapa dia jadi furu'? Sebab dia musanna. Musanna tak boleh pakai dengan tanwin, kena pakai dengan alif nun. Yang ini furu' dia wow. Janganlah risau pasal nama tu. Saya pun dah menyesal dah bagi nama furu' tu kan. Sebagai contoh, saya kata Said fil madrasah. Said di sekolah. Fil madrasati. Is this Jawa majrur? Jawa majrur tak ni? Jawa majrur tak? Tajuk pertama. Ada fi Jawa majrur, tapi dia sekarang sudah jadi khabar kepada Said. Soalan dia, where is Said? Said in school. Said is in school. Jadi di sini sudah kita kata fi huruf jar
Al-madrasati majrur fi mahalli raf'in khabar. Susah ke? Itu je. Saya kata very clear idea dia. Yang tadi Said alim, jelas Said tu seorang alim, tapi kita tak nak kata dia alim, kita nak kata dia ni di rumah. Said sekarang ni berada di fil baiti. Said di rumah. Fil baiti ni jar wa majrur yang kita belajar 2-3 minggu lepas. Ini huruf jar, ini majrur. Jar majrur. Ya? Sebut dia. Tuan-tuan tanya ya. Mesti faham sebelum balik ni konsep dia. Kalau tak faham, kena duduk juga sini, tak boleh balik. Mesti faham. Saya struggle nak suruh tuan-tuan faham mudah, pasal orang lain susah nak faham. Kita belajar 2-3 minggu lepas. Fil baiti, ini huruf jar. Al baiti isim majrur, mesti baris bawah. Maksudnya di rumah. Boleh tak? Tapi oleh kerana dia duduk selepas mubtada, maka dia jadi khabar. Khabar dia maknanya Said di mana? Said di rumah. Said di rumahnya, di rumah. Okey, Said di rumah. Boleh tak? Boleh? Ya, Prof. Dia berlaku bila ada huruf jar. Bila ada huruf jar. Huruf jar ni kita belajar dulu dah. Tapi kita letak huruf jar jadi khabar. Said di rumah. Kalau kita kata buang pi ni, dia kena kata baitun. Jadi Said itu rumah. Salah. Wrong statement. Said is a house. Betul tak betul? Okey, salah. Sekarang ni saya kata Said fil baiti. Said di rumah. Boleh? Saya tambah lagi fil baiti. Said fil baitil jadidi. Rumah baru. Dah jadi sifat mausuf. Tunjukkan rumah. Ya, sifat mausuf tajuk yang ketiga kita belajar. Tapi still khabar. Ya, mesti khabar lah. Said di rumah baru ma'a ummihi. Ma'a ummihi bersama ibunya. Dah zaraf. Dia betul. Itu soalan jawapan yang betul. Ma'a ni dia bukan huruf jar tapi dia zaraf. Tapi selepas zaraf mesti baris bawah. Macam huruf jar juga. Betul tu, jawapan tu betul. Berkesan tu kita belajar tu. Sebab semua zaraf selepas tu mesti majrur. Macam huruf jar. Tapi nama dia zaraf. So hukum baris depan predikat tu pakai bila tak pakailah. So kita tak pakailah. Inilah dia pattern ayat Quran. Tuan jangan beritahu orang lain, nanti orang tahu teori kita. Inilah pattern ayat Quran. Ya. Ya. Ya, sepatutnya betul. Tapi bila dia dah tambah tu, macam mana dia tambah pun Datin? Dia bukan cerita ini dia cerita tentang rumah baru. Ini dia cerita tentang mak dia bersama dengan dia. Jadi 15 topik tu kita boleh combine dalam ni untuk jadi predicate kepada subjek. Inilah pattern ayat Quran. Yang pentingnya tuan-tuan tahu tak itu surah? Ada 12 alat. Itu jar 12 alat. Jangan ke mana-mana. Balik buka beg. Dan tak, saya bila nak turun rumah ni tanya Rahimah ni. Ayat yang pertama, ya Allah Tuhanku, mintalah kerja aku mudah. Hajat aku nak sampaikan tajuk 6 ni, mintalah mudah. Begitu doa tu kan, doa tak guru tu berkat tu. Kalau tak faham pun biarlah dia kata faham. Be positive. Jangan negatif. Jangan kalau tak faham sikit tu tak faham. Tak faham sikit tu faham. Kita tak perlu bayar apa-apa untuk mengatakan yes. Because think positive to power. Think positive to optimistic person. Boleh tambah lagi. Ini baru jar majrur 1. Ini baru mausuf 2. Ini baru zaraf. Tambah lagi boleh. Tapi apa juga kita tambah, dia akan memberi makna kepada ayat ini.
Khabar. Jadi kita kata jar wa majrur, sifat mausuf, zaraf makan, duduk tempat baris depan, jadi khabar kepada Sa'id. Jadi kita kata jumlah campuran dari kombinasi, ya senang. Kombinasi jar wa majrur, kombinasi sifat mausuf, kombinasi zaraf fi mahalli raf'in, khabar kepada mubtada. Jadi bila tuan-tuan faham konsep ini, buka saja Quran, panjangnya khabar. Panjangnya khabar. Itu faham dah tu. Kalau mana mubtada mana khabar, itu tak faham lagi. Sebagai contoh ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu mubtada. Waliyul ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sampai 4 baris tu khabar. Tetapi dalam tu tak lari dari 15 topik yang kita belajar. Tuan-tuan faham teori itu cukup lah. Bila saya mengajar Quran ni, tuan-tuan bila belajar Quran, tuan-tuan ada syarikat besar. Kalau dah ada syarikat sebelum belajar Quran tu, lagi besar. Dan ramai anak yatim yang menumpang dengan kita. Dan ramai pekerja, setiap pekerja ada cucu, ada nenek, ada datuk, ada mak yang sakit, yang bedek dan sebagainya kan, yang makan duit kita. Hebat tak? Itu yang bekal kita. Kita tak mahu lepas belajar Quran tidur kat masjid kan. Kita nak begitu. Lepas belajar Quran, tengok kebun, 20 hektar kebun. Tanam apa? Kelapa mawar. Nak tanam kelapa mawar, kacang sebiji pun tak boleh tanam lagi. Lepas raya nanti insya-Allah setiap orang bawa kamera. Kita masuk dalam tu tunjuk, ini Datuk Tan Sri punya. Benda yang mudah saja kita tak boleh buat. Sebab itu Tuhan kata afala yang zurun. Kenapa kamu tak berfikir tentang alam ini banyak yang boleh memberi kekayaan kepada kamu? Kita belajar Quran bukan untuk Quran, tapi kita belajar Quran untuk makmurkan alam ini, supaya alam ini jadi pelengkap. Lengkap dengan ilmu kita, lengkap. Bukan kita nak jadi pengguna saja. Hari ini kita dalam keadaan nahas ekonomi orang Islam, hancur, betul tak? Tak ada orang Islam ekonomi, habis. Orang Islam seluruh dunia tak ada. Kita belajar Quran ibarat kita menanam benih, satu syarikat kecil. Dan saya pun insya-Allah akan ada syarikat. Dan sekarang ni jadi pengarah marketing. Jangan main. Jadi kalau dulu bila mengajar agama, bila jual barang orang kata macam-macam kan. Tapi sekarang tak boleh. Kita mengajar, kita tunjuk contoh. Yang kita pun ada, orang kata strong saving in the bank. Saving itu bukan untuk kita. Saving itu untuk anak yatim, masyarakat yang perlu dapat nikmat dari kita kan. Bukan untuk kita. Al-mal wal banun, reta-reta banyak dalam bank tu zinatul hayah, untuk mengelokkan hidup dunia saja, supaya kita dapat seronok tengok orang fakir pergi berbuka rumah kita. Itu zina. Zina ni perhiasan dunia. Kemah tahun ni 10 kemah, tahun depan 20 kemah. Semua orang seluruh kampung datang rumah kita bagi duit. Hebat tak tu? Lepas tu di depan tu 2 lori beras. Oh, hebat tak? 2 lori beras tu. Ustaz pun walaupun dia kaya, dia boleh ambil juga beras tu pasal dia guru orang tu kan. Itu yang kita nak. Orang terjemah zinatul hayat tu, perhiasan dunia ni, pada perkara yang mungkar. Kita terjemah pada yang positif. Tengok zinatul hayat. Lepas tu hujung-hujung minggu bawa zin pergi baiki rumah orang dengan duit yang Tuhan bagi. Kita mati, bawa tak duit tu? Yang bawa ni saja untuk tak khabar je yang bawa. Lepas tu tuan-tuan, dimensi kedua, bila mubtada khabar, ini 2 tajuk. Tajuk ke-9 dan tajuk ke-10 dan 11. Jadi mubtada ini kalau ikut saya belajar, dia punya statement dia about 50% only. Dia mubtada ni Sa'idun alimun. Sa'id itu seorang yang alim. Dia punya degree of belief tu, degree of kekuatan tu hanya 50%. Kalau kita kata sesungguhnya Sa'id itu seorang yang alim, itu dah 100%. Sebab itu dalam bahasa Inggeris dia panggil apa, superlative, good, better, best kan. Tapi bahasa Arab ni dia nak jadi superlative tu, dia dalam bentuk ayat. Kalau kita kata dalam Al-Quran, wallahu alimun, ini banyak Al-Quran, dan Allah itu maha mengetahui.
Dalam Quran dia tak kata alim, pasal alim ni sifat manusia. Alim ini amat mengetahui sifat Allah. Jadi ini mubtada, ini khabar. Dia punya degree dia 50%. Hanya Allah mengatakan kepada orang yang kuat imannya, ini dah cukup dah. Ya, ini dah cukup dah. Allah itu mengetahui. Kalau Allah Ta'ala nak naikkan degree itu tinggi sikit daripada 50%, dia kena tambah kana. Banyak tak kita jumlah Quran kana? Ni sama tak dengan ni? Allah alim sama tak? Said alim sama kan? Marfu'. Dalam Quran banyak tak antara khabar. Banyak sangat-sangat ni. Wallahu alimun hakim. Wallahu wasi'un alim. Wallahu alimun bizatis sudur. Banyak. Ini saya bagi baru satu lapis baru sebab dia ada 22 lapis khabar dia. Tapi kalau kita memahami konsep lapisan pertama, yang 22 tu dia automatically dapat. Jangan risau. Kalau Tuhan nak bagi degree dia to 70%, jadi mubtada khabar ni 50. Kalau taruh kana, selalunya dia ada waw. Waw ni sebab dia refer kepada ayat sebelum. Wa kana Allahu. Yang ini dia jadi aliman. Masuk. Wa kana Allahu aliman. Tetapi dalam Quran ni Allah Taala Maha Pengasih, dia beri hakimah kat kita. Supaya hakimah ni sebagai komplimen. Kalau kita tak tahu aliman, kita tahu hakiman. Mana dua ni, both ni about same makna dia. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini sudah jadi sifat mausuf. Nampak tak? Sifat mausuf kan? Tak apa. Ini yang tadi mubtada sudah nama isim kana. Nama dia isim kana. Yang ini tadi nama dia mubtada. Yang ini jadi isim kana. Yang ini tadi jadi khabar mubtada, dia sudah jadi khabar kana. Khabar kana at any time dia mesti mansub. Tonton tengoklah. Saya janji habis 10 ni kita baca Quran. Selama ni tak pernah fikir dapat ilmu ni kan. Sekarang ni isim kana ni duduk di tempat mubtada. Memang mubtada. Tapi mubtada yang telah ditambah kana untuk menaikkan degree dia kepada 75%. Degree keyakinan, degree kekuatan ayat, bukan keyakinan, kekuatan ayat tu. Emphasis. Sebab dalam bahasa Inggeris dia one word only. Good, better, best. Dan kita mesti ingat, kita belajar ni ayat Allah, mudah dapat. Sebab bila once Allah Ta'ala dah buka ilmu ladun daripada kita, tidak ada siapa lagi yang boleh. Pukul 6 dah tercegar kat situ. Tunggu Ustaz Abdullah. Sebab saya mengajar orang yang berlainan background mudah. Kalau lagi tua lagi mudah. Ibarat kita benih kacang tua, mudah hidup. Mudah. Tapi kena faham konsep. Konsep tu maknanya dia ilmu, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil conceptual thinking. Ya, ilmu. Sekarang ni senang je. Allah nak tingkatkan degree ayat ini kepada 100%. So dia tambah inna pada mubtada khabar. Ya. Kerana ya. Dia tambah inna. Inna ni kerja dia mentakkidkan, menguatkan ayat yang pakai pada isim. Jadi bila dia pakai dengan isim inna, dia tidak boleh pergi kepada fa'il. Kalau nak pergi pada fa'il, dia kena pakai qad aflahal mu'minun. Kalau nak kuat lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia pakai la dengan qad pula. Tapi kalau dengan fa'il, kalau 50% qad saja. Kalau 70% laqad, sampai 100% laqad. Sesungguhnya macam tu. Kami telah menjadikan manusia itu dari tanah. Manusia itu yang tak sedar diri. Dia itu dari tanah liat je. Apa nak besar sangat kan? Bawa kereta laju. Awak ni tanah liat je. Tanah liat penyawa kan? Saya ada satu kereta tu, apa ni, W. Ya Allah, saya tak nampak nombor dia. Dia punya lajunya. Lepas tu dia berhenti dekat R&R.
kereta tak ada number. Tak ada number, pasal tak nampak. Maknanya mesti someone kan. Kali itu saya drive, saya bawa kereta kancil, saya duduk di line pertama. Masa tu hujan kan. Kereta di belakang tu, kereta polis, zoom. Saya tak nampak, pasal cermin tu dah gelap. Lepas tu dia sedang mengiring raja di belakang tu. Ada raja sebuah negeri dengan dia punya dengan dia punya orang kuat dia. Yang pelik tu number one. Maknanya bagusnya polis tu, dia tak ada marah saya. Mungkin dia tahu ni guru domain katnya. Dia tak marah. Akhirnya saya malu ke diri kan. Saya pergi kiri, dia pun ikut. Polis pun tahu domain tu apa. Itu dia barakat ni kan. Kalau tengok dia tidak dimarah tu, dia buat itulah kelebihan domain ni. Orang tak potong itu. Okay, kalau degree tu dia nak letak tinggi lagi pada 70%, which is maybe 100%, ya, dia akan sebut inna kepada mubtada khabar. Inna Allah tuan-tuan tidak akan jumpa lain pada bahagian atas. Inna Allah ya. Yang alim tadi kembali balik, alimun kembali balik bahagian depan, alimun. Kalau ada pun dia punya sifat mausuf, hakimun. Allah sudah jadi isim inna, tak boleh kata mubtada inna. Allah nama dia isim inna, dan alimun dia jadi khabar inna. Tuan-tuan, bukalah Al-Quran, selalunya duduk di akhir ayat. Kalau pakai inna, maksudnya sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijak. Isim inna mesti bagi atas, isim kana mesti bagi depan, sama dengan mubtada. Khabar mesti bagi depan, tapi khabar kana mesti bagi atas, dan khabar inna mesti bagi depan balik. Itu pusing balik je tu. Tapi jangan risau, bila tuan buka saja Quran, innallaha, mesti cari mana isim yang bagi depan. Bila ada isim bagi depan, itu dia khabar inna. Tengok, lepas inna, kalau ada isim bagi atas, mesti isim dia, mesti dia ni subjek. Tapi dalam bahasa Arab dia tak kata subjek, dia kata isim in. Nah, kalau macam ni betul dia kata subjek, sebab tak ada apa-apa. Kalau ada kana, kita kata isim kana bagi depan, dan khabar kana bagi atas. Bila nampak kana, isim pertama tu bagi depan, itu isim kana. Isim kedua bagi atas, itu khabar kana. Dia tidak akan salah sama sekali. Cuma takut kita lupa. Kalau tak ada kana, tak ada inna, dia jadi mubtada dan khabar, dan dia adalah satu statement yang boleh difahami, ya. Kalau tidak, dia akan jadi sifat mausuf, jar wa majrur ada alat, zaraf ada alat, mudhaf tak ada alat, isim mausul ada alat, isim isyarat ada alat. Yang dah kita belajar kan. Jadi tuan-tuan, kita dah belajar berapa? 6? 12 lah. 12 lah. Ya. 11. Ya. Jadi 11 kana. Ini ini 11 12. Ini 12 13. Ada 3 lagi. Ya Allah. Ada 3 lagi. Badal tabi'. 2 lagi. Badal tabi'. Badal dengan tabi'. Badal dengan tabi' itu sambil-sambil kita pindah balik ke apa tu? Kelas kita ni, kita boleh selesai badal tabi', tak usah. Ataf dengan tabi' tu kan. Ataf ada alat. Yang ada alat, cuma tuan-tuan kenal tak alat dia atau tidak? Alat dia fa, summa, ya, itu alat dia kan. Tuan-tuan nampak tak teori kita? Nampak tak mudah kan? Kalau yang penting kita hadam tak setiap topik tu. Bila kita habis isim ni, kita akan go from early balik, lebih kurang 4 minggu, lebih kurang 4 jam. Jadi kita akan cari semua
apa jawab majrur dalam surah Al-Baqarah. Kita akan cari semua sifat mausul dalam Al-Baqarah. Kita akan cari semua dalam Al-Baqarah. Dengan harapan kita bila semua 15 tajuk ni kita cover dalam Al-Baqarah, jadi the whole Quran tu will be covered. Tonton seronok. Kan? Nampak tak? Can see dia punya the clear of the idea tu. Nampak tak? Teori dia tu. Ya? Ini fi'il belum lagi. Oh, fi'il mudah. Lepas raya nanti kita dah kenyang nanti. Oh, senang. Fi'il cukup mudah. Betul. Mudah. Ni Datin pada kita tanya, setiap kali kita jumpa kana, isim lepas tu kalau bagi depan mestilah dia kata isim kana. Jangan lupa kana ada 6 beradik lagi rakan-rakan dia. Kana ni kepala dia. Tuan-tuan jangan risau. Habis ni kita ada 4 jam lagi. Kita cover balik semua sekali. Kita cari dalam Quran. Sekarang ni saya dah list dah semua mubtada khabar, khabar inna, isim inna yang Al-Baqarah. Saya nampak bila saya list tu, kita pergi bab fi'il, selesai. Tentang baca surah-surah pemda. Sebab baca surah pemda pun benda yang sama ada dalam surah tu, tetapi dia lebih mudah lagi daripada Al-Baqarah. Sebab Al-Baqarah tu the tougher, yang paling susah sekali di antara ayat-ayat lain. Al-Baqarah toughest, yang paling susah kalau ikut kajian saya lah. Setakat ni nampak tak? Tengok Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok terus kepada ayat 4 Al-Baqarah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Hum, kenapa tak hum yuqinun? Hum tu mubtada, yuqinun khabar, tapi dia khabar tu fi'il. Tuan-tuan tanda ya, kita bagi 5-6 hari ni. Tanda hum mubtada, yuqinun khabar, dan dia selalu berada di akhir ayat. Dan dia menjadi penutup ayat. Mubtada khabar. Sebab mubtada dia boleh jadi isim, dan dia boleh jadi dhamir, dan dia boleh jadi isim isyarah. Zalika isim isyarah. Oh, isim isyarah pun boleh jadi mubtada. Lepas tu tengok ayat 5. Wa ulaika, itu mubtada. Humul muflihun. Itu khabar dia. Mereka itu orang-orang yang berjaya. Ulaika tu mubtada. Ulaika tu isim apa? Ingat tak? Isim isyarah. Ya, haza tu allazi. Ya, ulaika ya. Zalika tanika tu kan. Masalah kita lupa tak apa. Wa ulaika dari mereka hum. Ulaika humul muflihun. Ulaika tu mubtada, humul muflihun tu khabarnya. Dan tengok majoriti duduk di akhir ayat. Hum al-muflihun tu khabar. Apa sebab dia buat hum tu? Sebab dia nak emphasize mereka itulah sebenarnya orang yang berjaya. Dia boleh buang hum tu, wa ulaika al-muflihun, mereka itu orang berjaya, tapi dia tambah hum tu, dia nak emphasize bahawasanya inilah orang-orang yang berjaya, orang yang beriman, percaya spesifik pada Allah dan mengeluarkan zakat, membelanjakan apa yang diberi balik kepada dia. Itu dia. Sebab itu bila kita faham nahwu saraf, suka baca Quran. Tengok Tuhan tekan begitu pun orang tak beriman juga. Tengok ayat 7. Walahum azabun azim. Ayat 7. Walahum azabun azim. Yang mana mubtada' mana khabar? Azabun khabar. Jadi walahum tu tak ada marfu' sebab dia fi mahalli. Tuan-tuan, jangan lupa ya. Allazi, zalika, yang kita belajar 3 minggu 4 minggu lepas tu, dia semua dia jadi mubtada'. Semua dia boleh jadi mubtada'. Jadi orang yang sama je akan menjadi khabar dan menjadi mubtada'. Ya, sebab itu saya letak mubtada' khabar ni di belakang. Sebab yang akan menganggotai mubtada' khabar, isim kana, khabar kana, isim ana adalah 6 tajuk yang kita belajar dulu. Dia lah yang akan mengisi tempat-tempat kosong mubtada' khabar ni.
Kalau walahum tu la dengan hum kan, ja dengan majrur, dia jadi mubtada. Kalau dia kata walahum saja, tak ada makna, tak ada apa-apa meaning. Apa dia walahum bagi mereka? Asal the use la tu artinya bukan bagi, tu bukan hadiah, denda di atas keingkaran mereka. Kalau dia pakai bi lain pula, wa bihim, lahum, denda secara sindir. Dia tahu lah, jadi khusus tadi. Jadi khusus lah. Jadi definite lah. Bagi mereka tu siapa? Orang yang sebelah ni. Kita ada 200 jam. Kita ada 50 kali 3 lagi. Sampai berasak kamera kita ni. InsyaAllah dapat. Ini kelas yang paling cepat dapat. Kalau nak dapat lagi cepat, tuan-tuan puan, balik pergi bank, keluar duit, cari anak yatim, lagi cepat dapat. Panggil rumah, buat kemo satu, panggil anak yatim makan kat rumah. Yang kaya-kaya tak payahlah. Yang kaya tu duduk kat luar je kan, minum air. Betul, pergi cari. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan kita ingkar pada makanan orang miskin. Itu pun tujuan kita. Yang paling teruk sekali, mak kita miskin pun kita tak peduli. Itu yang paling dahsyat sekali. Apatah lagi nak bagi pada orang Sungai Pecala tu kan. Ada air itu bawa bagi kan, minum. Orang puas pahala pada orang buka puasa ni lain. Orang kaya pun boleh minum kan. Tapi anak yatim tu yang tak pernah minum Coca-Cola tu, macam mana dia minum Coca-Cola macam mana? Sebab tu membelanjakan orang ni Tuhan letak kemudian sekali ciri orang bertakwa. Orang bertakwa ni adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang percaya kepada ghaib. Wa yuqimuna shalah, berdirikan solat. Kalau dia tidak yang ketiga, maka dia belum sempurna yang dua tu. Yang ketiga tu, wa mimma razaqnahum, aku beri rezeki, dia belajar balik. Kalau tidak yang ketiga tu cukup, maka tak sempurna semua ibadat. Mana bukan kita di kalangan orang yang bertakwa. Akhirnya bila dia mati besok, semua tinggal dekat orang kan. Orang takwa begitu kan. Bila kita dapat memuaskan makan orang yang tak pernah merasa betapa hebatnya, perasaan dia tu sampai bila pun dia tidak boleh lupa. Jadi itulah yang sebab Tuhan letak lewat sekali, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kalau kami beri mereka, mereka belanja balik. Tuan-tuan, bukan senang tau kita nak dapat satu benda, kita nak bagi balik ke orang. Senang tak? Susah. Susah kan? Nak buka kotak tu rasa susah je kan. Sebab bila kita bawa balik rumah kita, habis tak makan? Tak habis. Kalau busuk berdosa. Jadi orang yang makan tu seronok je ramai. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Sama wa ma hum itu mubtada. Subjek bimu'minin khabar. Dan tidaklah mereka apa? Tidaklah mereka bersama dengan orang yang beriman. Tapi kita nampak tak ada dhammah pun. Tak ada dhammah. Tapi kalau tak ada dhammah tu fi mahalli. Wa minan nasi, mana? Wa ataf min huruf jar. Betul tak? An-nas majrur, man istifham. Tak, betul tak? Man istifham. Billahi jar majrur. Wa tu wa atah kita belum belajar lagi, tajuk yang ke-14. Bil yaumi jar majrur, al akhiri sifat mausuf. Betul tak? Wa atah belum belajar lagi. Mahum apa tu mubtada? Bi mu'mini bi jar mu'mini majrur. Betul tak? Jadi jumlah jar majrur jadi khabar. Fi mahalli raf'in khabar. Jadi ayat wa minan nas ni semua dah belajar. Kalau ada jumpa fi'il tu kita belum belajar lagi. Wa minan nas wa ataf kita belum belajar lagi. Minan nas min huruf jar, an-nasi majrur. Betul tak? Man isim istifham dah belajar dah kan? Ada 8 ke 9 alat tu kan? Man, kaifa kan? Yaqulu ni fi'il belum belajar lagi. Amanna fi'il belum belajar lagi.
billah jawab majrur, wa ataf, bil yaumi jawab majrur, al akhiri mausuf, wa ma hum mubtada, bi mu'minin jawab majrur, tapi fi mahalli raf'in khabar. Tuan tengok dalam satu ayat ni fi'il ada dua je. Fi'il ada dua je, iaitu yaqulu amanna. Yang lain semua tu yang kita dah belajar. Yang lain tu semua yang kita dah belajar. Cuba terjemah dengan saya. Wa. Terjemah. Wa. Min. Min wa ataf. Wa nama dia, fungsi dia ataf. Tapi makna dia dan. Berlainan dengan wati ni, wa qasam, wa harfu jarin. Ya, atini tu maknanya majrur, dia jadi sumpah. Okey, wa, cuba wa terjemahkan. Dan min min terjemahkan. Daripada. Min daripada kan? Di antara atau daripada siapa lah? An-nas, manusia. Man, siapa? Daripada manusia tu ada orang yang yaqulu, yang berkata. Belum belajar lagi dah tahu dah tengok. Oh. Datin paduka. Buat tak tahu lah. Ada orang cakap. Sebab yang saya punya tak ada. Tapi itu subsidi lah kan. Yaqulu berkata, amanna, kami beriman billah, dengan Allah, wa bil yaumil akhir, wa mahum, dan tidaklah mereka bimu'mini, tidaklah mereka beriman. Maksudnya di antara orang-orang kafir itu, bila dia berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia kata dia beriman, tetapi Tuhan turun ayat ni, wahai Muhammad, kau jaga-jaga sikit. Mereka itu bukan beriman, mereka itu pura-pura munafik. Mereka itu bukan bersama dengan orang beriman. Kalau tuan-tuan tengok ayat-ayat, nanti saya buka sini. Buka Al-Baqarah. Kita nak kenal ya kepelbagaian mubtada khabar, isim kana. Buka ayat 4 tadi, surah Al-Baqarah. Kita beri makna sekali, iaitu akhir tu hum yuqinun. Nampak tak? Itu hum tu mubtada, yuqinun khabar, tapi semuanya fi mahali. Hum tu dhamir munfasil fi mahali raf'in mubtada. Jadi yang penting tu tak faham apa maksud fi mahali. Fi mahali tu yang tak jelas nampak dia punya bagi depan tu. Mana majoriti dia mabni. Humul muflihun ayat 5. Humul muflihun maknanya mereka lah orang-orang yang berjaya. Hum mubtada, al muflihun khabar, dan tanda dia waw. Waw sebab dia jamak. Tengok ayat 7 walahum azabun azim. Walahum tadi saya beritahu azabun khabar, dan azim itu dia menjadi sifat kepada azab. Jadi tuan-tuan tengok, azabun azim itu tidak boleh kata mubtada khabar, sebab dia itu tidak ada alif lam. Kalau nak buatkan dia mubtada khabar, tulis al-azabu azimun. Azab itu besar. Kalau al-azabul azim, masih lagi sifat mausuf. Kalau kita kata al-azabu azimun, azab itu maha besar. Ayat 10, walahum azabun alim. Ni mubtada, azabun alimum bima kanu yaksibun. Itu semua sekali, the whole thing tu jadi khabar. Itu ayat 10. Nahnu muslihun. Nahnu mubtada, ayat 11. Muslihun itu khabar, dan tanda dhammah dia waw. Ini degree 50, degree mubtada khabar. Mubtada khabar dia punya degree tadi 50.
Kana 50 tu mubtada khabar bawah pada 50 lah, dalam 25. Ya. Mana mubtada khabar ni dia punya degree rendah pada kana 50 lah. Ya. Inna 100. Sama. Innama tu inna campur ma. Ya. Sebab ada ma. Bukan sama inna dengan campur ma je, innama. Ada tak innama macam ni? Ada innama nahnu muslimun ni. Dan itulah saya kata tadi, dia overlap. Inna ma tu isim inna. Okey ni. Tengok dulu. Nahnu mubtada, muslihun khabar, campuran daripada nahnu mubtada khabar tu jadi khabar ma tu jadi isim inna. Jadi pusing terbalik, sama-sama dia je. Nahnu tu mubtada, muslihun khabar, dan dia mubtada khabar tu dia jadi khabar inna. Sesungguhnya ma tu apa? Dia tu nahnu muslihun. Siapa dia kata ni? Orang kafir kata sesungguhnya dia tu orang yang baik, tapi sebenarnya tidak baik. Kira-kira. Walakin dalam Quran ni kita tak boleh nak ubah sebab dia ayat Quran. Walakin adik-adik inna. Ayat 13. Ayat 13 ke 12. Walakin la ya'lamun. Nahnu ni refer kepada orang kafir. Orang kafir ni dia kata dia ni sebenarnya orang baik, orang yang nak baiki dunia. Tapi Tuhan kata tak, dia ni bukan orang baik, dia ni orang rosak, al-mufsidun. Muslihun tu orang yang nak memperbaiki. Lakin tu tak apa, kita tinggal dulu. Lakin tu adik-adik inna. Kita ni kanu, tengok ada tak ayat 16? Kanu muhtadin. Nampak tak? Kanu, kana adalah dia. Kalau kanu adalah mereka. Jadi isim kana dia tu duduk dalam kana tu, iaitu waw. Waw tu isim kana, muhtadin tu khabar kana. Sebab itu dia mansub. Kanu asal dia kana hum muhtadin, adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Jangan risau, kita ada 2 kali lagi mubtada khabar sampai total mahir. Ya. Okey, lagi satu. Hum. Ni fa ni fa ataf ya. Hum. Fahum la yarji'un. Muka surat ayat 18. Mereka itu apa? Mereka itu tidak kembali. Jadi la yarji'un tu dia menjadi khabar kepada hum. Ini semua ni tuan-tuan kategori-kategori mubtada yang ada 11 jenis. Khabarnya ada 22 jenis. Saya kata kalau kita boleh faham jenis-jenis tu, separuh pun cukup dah. Maknanya tuan-tuan Allah, bermakna semua hidup kita sebagai seorang muslim di dunia ni. InsyaAllah after 200 hours tuan-tuan boleh kenal kategori ni. Innallaha ala ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirun. Mana isim inna? Isim inna Allah, sebab dia bagi atas. Mana khabar inna? Tak. Khabar dia qadirun. Qadirun tu kan? Qadirun tu. Qadirun asal dia innallaha qadirun ala kulli syai'in. Allah itu berkuasa di atas setiap sesuatu. Tapi dia letakkan khabar dia lewat ke belakang tu sebab dia nak tunjuk ala kulli syai'in tu dulu. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, atas segala urusan Allah tu memang berkuasa. Qadir itu maknanya berkuasa, power. Di sini sifat mausul. Jadi syai'in qadir itu sifat mausul. Dia jadi khabar. Yang jadi khabar kepada inna tu qadirun. Tetapi bila dia letak qadirun, jadi qadirun tu jadi mausuf pula.
kepada syai'. Khabar inna. Qadirun khabar inna. Khabar inna. Ingat, ala jawab majrur. Betul tak? Kulli majrur. Syai'in mudhaf. Kulli mudhaf, syai'in mudhafun ilaih. Jawab majrur, mudhafun ilaih. Qadir khabar inna. Tuan tuan tengok ni, tengok ayat yang bawah sekali. Yang lain-lain ni sama je. Sama je. Yang direct susah nak cari. Kalau kita analisa betul tajuk 10, 11, 12, 13 ni dah separuh Quran faham dah. Kalau analisa betul-betul dalam 286 ayat ni. Kita cuba tengok ayat 137 yang akhir sekali. Wa huwas samiul alim. Cuba terjemahkan. Wa as-sami al-alim. Mendengar, maha mengetahui. Ayat 37 wa huwa tu mubtada. Dia subjek, dia mubtada. As-sami al-alim tu sifat mausuf, tapi dia jadi khabar. Jadi sifat mausuf kita dah belajar tajuk ketiga kan. Pernah saya tengok dalam satu ayat semua 15 topik ada. Dia berbalik-balik gitu je. Macam kuih lapis tu. Ya Allah, Masya Allah. Nanti bila kita ada semua orang ada buku ni yang RM1 ni, kalau cepat tak ada, kita fotokopi selada ulai, kita akan tengok. Muka ayat 160. Saya nak suruh tuan-tuan terjemah ni. Wa ana, mana waw? Mana waw? Dan ana, saya. At-Tawwab, maha menerima taubat. Ar-Rahim, maha pemurah. Benda tu je. Wa ana Tawwabur Rahim, dan saya maha menerima taubat dan maha nyayang. Ayat 173, innallah, inna, tengok tu, innallaha ghafurur rahim. Kenapa Allah bagi atas isim inna? Kenapa ghafurun bagi depan? Dia khabar inna. Kenapa rahim pun bagi depan? Dia ikut. Tuan-tuan, ghafurun tu dia ada dua jawatan. Satu jawatan dia jadi khabar kepada inna, dan dia juga menjadi sifat kepada Allah. Boleh? Sifat. Jadi Allah tu ada dua jawatan. Allah tu dia jadi isim inna, dan dia juga jadi mausuf. Jadi mausuf kan. Ada 4 nama dalam tu. Ada 4 small topik dalam tu yang kita belajar dari 15 topik tu. Sebab tu saya kata habis isim kanda ni 2 minggu lagi tuan-tuan boleh raya sakan lah. Ya. Tulis hari raya tu innallaha ghafurur rahim tu, inna isim inna ghafurun, betul. Ini yang paling susah sekali. Tapi kena praktis lah. Kena baca Quran, kena praktis. Jadi paling baik baca ni kitab tebal ni RM100 kan. Oh Allah, tuan-tuan baca je tengok mubtada khabar. Ya Allah, seronoknya. Ghafurun dia jadi khabar inna, dan dia juga jadi mausuf, jadi sifat kepada Allah. Rahimun dia jadi tabi' yang tajuk 14. Yang paling mudah sekali tabi' tabi'. Dia ngikut je. Tabi' Sama. Hakim tabi'. Alimun jadi sifat, Allah jadi mausuf, dan Allah juga jadi isim inna. Alimun jadi khabar inna, dan dia jadi mausuf kepada Allah. Hakimun ikut. Nampak tak apa yang kita belajar selama ni? Buka ayat 246 dengan 247. Apa makna az-zalimin? Orang-orang yang melakukan kezaliman. Wallahu. Nampak tak? Wallahu. Sebab apa wallahu tak kata wallaha? Sebab dia jadi mubtada. Alimun khabar. Sebab dia tak ada inna, tak ada kana. Wallahu alimun, wallahu mubtada, alimun khabar. Bizzalimin, bi huruf jah. Az-zalimin jah majrur. Tanda majrur dia ya. Maksud dia Allah itu maha mengetahui dengan orang yang melakukan kezaliman. Itu mubtada dan mubtada, khabar,
jar majrur. Dan alimun juga selain dia jadi mubtada, dia jadi sifat kepada Allah. Dan Allah selain dia jadi mubtada, dia jadi mausuf. Mausuf tu maknanya dia disifatkan. Ya, yang disifatkan. Allah tu disifatkan sebagai yang maha mengetahui. Itu dia. Jadi dia bertindang benda yang sama je dia tindih-tindih tu. Ya, lama-lama jangan risau, lama-lama mahir kita insya-Allah. Kita sama-sama mahir besok. Tuan-tuan, kalau kita kata wallahu alimun bizzalimin, maksud dia dan Allah itu maha mengetahui dengan pelaku-pelaku kezaliman. Jadi di sini Tuhan nak beritahu, kalau kita tafsir, Tuhan bawa berita dia tahu orang zalim ni dalam bentuk mubtada khabar. Dan dia tambah dengan jawab majrur. Jadi apa dia signifikannya? Itulah yang kita nak belajar dalam tafsir. Tuhan boleh kata innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun bizzalimin. Betul tak? Tuhan boleh kata wa kana Allahu aliman bizzalimin. Tapi dia kata dia tak pakai kana, tak pakai inna, dia pakai mubtada khabar aja. Wallahu alimun bizzalimin. Itu sebab kenapa kita nak belajar nahwu saraf. Dia punya makna dia semua berbeza. Maknanya lebih kuranglah kerja-kerja Allah nak tahu orang zalim jahat ni tak payah dia tekan, tak payah dia pakai kana, tak payah pakai inna, pakai mubtada khabar pun cukup dah. Memang betul Tuhan tahu. Kalau kita tekan sangat tentang innallah ni, jadi macam tak percaya Allah tu tahu semua sekali ni. Itu wallahu alam dah. Mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi ahli tafsir lah yang akan mentafsirkan. Dua maksud wallahu wasi'un alim. Ini wallahu mubtada, wasi'un luas dia punya takhta dia, alim maha, sifat mausuf. Allah mubtada dan dia juga jadi mausuf. Wasi'un dia di khabar dan dia juga jadi sifat kepada Allah. Alimun jadi tabiat tajuk bab belah kan. Dia ikut je kan. Ikut je. Cuba buka Fatihah. Nampak tak bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia dengan nama Allah yang maha murah lagi yang amat pemurah lagi amat penyayang. Itu terjemahan. Tapi kalau kita baca nahwu saraf, bi harfu jar, ismi majrur dan juga mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Ya. Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim tabi. Habis. As simple as that kan. Bila kita baca Quran tu, kita tak main lagi dah terjemahan bi harf jar. Ini Datuk terjemahan pasal apa ni? Mendatang ke barakah. Nak tahu. Alhamdulillah. Alhamdu mubtada. Lillah li jar. Allahi majrur. Rabbi, segala puji bagi Allah. Allah itu ialah Tuhan. Jadi sama tak dengan Allah Tuhan tu? Sama tak? Jadi Tuhan tu kerja apa? Tuhan tu sifat dia pengurus. Jadi sifat Al-Alamin mudhafun ilaih. Ar-Rahman, Ar-Rahmani sifat kepada Allah. Ar-Rahimi tabi. Maliki bagi bawah kan, sebab dia ikut Allah bagi bawah, dia pun ikut Allah. Maliki dia raja, sifat pada Allah. Raja apa? Raja hari kemudian tu mudhafun ilaih, dan dia juga jadi mudhaf. Ad-din mudhafun ilaih. Jadi dia overlap. Jadi tuan-tuan jadi itulah dia. Sebelum kita pergi pada Allah, bila tuan-tuan dah faham konsep, macam mana dia overlap pun, macam mana dia bertindang pun, aku tahu kau nak tindang macam mana pun,
memang kau ni mudhaf. Memang mudhaf. Okey, ini saya baca daripada buku ni, memang paling tepat diberi kan. Yang original saya dapat tahu buku ni 300. Kerana muji pun dah 500. Tebal. Muji tu kita Arab. Yang dulu saya beli RM90 je di Mekah. Tak saya belilah muji tu, pasal muji tu tak payah. Ini Quran ni tuan-tuan boleh fotokopi kondak. Ini Quran yang ada terjemahan. Yang tak payah, tapi itu dah ada, tak payahlah. Ini kita buat dulu terjemahan setiap perkataan. Tapi yang ini, yang saya punya ada Arab sekali. Mudah baca kan. Tapi perfect dalam tu. Memang tak boleh nak ubah dah. Oh, jadi 15 topik semua dalam ni. Sebelum topik fi'il semua dalam ni. Tapi kalau tak hadir 200 jam tak boleh baca. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan hadam lagi tajuk ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zanantu nafsi fa'fidi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li